Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Qala Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Makki wa Nusi Ismizin Al-Yamani wa Nusi Muhammad Yasin Al-Badangi bisamtasil anqal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bikab syaini amlahaini akranaini wa yusammi wa yukabbiru wa yad'u rijlahu ala sifahihima wa fil labzin zabahuma biyadihi muttafaqun alaihi wa fil labzin saminaini wa li abi awanah fi sahih saminaini bil musallasati badal sin wa fil labzil muslim yaqulu bismillah wallahu akbar. Walau min hadis an Aisyah radhiyallahu anha amara bi kabsin aqran wa yata'u fi sawad wa yabruku fi sawad wa yanzuru fi sawad yudahiya bihi faqala ishazi al-mudiyah summa akhadhaha wa ja'ahu summa zabahu wa qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa duha bihi. Wa biqal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Rahu Ahmad, Ibn Majah, Wasal Hakim, lakin rajahal a'imma ghairuhu wa rahu. Wan Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidtul adha ma'a Rasulillah sallam falamma qada salatahu bin nas nazara ila ghanami qad zubihat faqala man zaba qabla salati falyazbah syatan makanaha wa man lam yakun zabaha falyazbah ala bismillah muttafaqun alaihi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala manna ala bi nikmati Islam wal iman. Alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala kita dah dapat meneruskan kehidupan kita ya. Lagi kita masih berada ya, baru kita masuk kepada bulan Zulhijjah ya, iaitu bulan di mana berlakunya ya haji ya, haji akbar ya, haji ya, dan juga korban dan juga berkaitan dengan sembelihan. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan pengorbanan sebagaimana yang berlaku kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, dengan Ismail, tidak lain tidak bukan untuk kita melihat sejarah manusia ya, yang Allah Ta'ala uji ya, yang dikenali sebagai Khalilullah ya. Khalilullah ya, seperti siapa? Nabi Ibrahim Khalilullah ya. Maka dan peristiwalah yang besar itu ya, berlakunya kisah pengorbanan yang syana itu berterusan sampailah akhir zaman yang diusi kepada zaman ataupun syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ya, bahawa berkorban itu walaupun kita fokuskan korban itu adalah dengan menyembelih binatang ternakan ya, dengan binatang ternakan yang sama ada kita bela sendiri ataupun kita beli ya, kemudian kita korbankan pada hari raya Adhanah nanti sebagai tanda ya, tanda yang kita adalah untuk mensyukuri ya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Kalau kita melihat korban ataupun program korban itu adalah setiap tahun. Kalau mampu setiap seorang ni setiap tahun kena korban, bukan jadilah korban sekali. Berbeza dengan akikah ya, akikah cukuplah sekali. Kalau masih kanak-kanak dulu, bayi dulu, ibu bapa kita terlupa ya, terlupa nak akikah ya,
Sekarang kita dah dewasa, dah ada duit sendiri, mungkin kita buat akikah lah untuk diri kita. Ya, tak salah. Kerana akikah tu adalah sebagai apa? Doman, ya, gadaian, ya, istilahnya, ya. Siapa yang tak akikah seolah kita masih belum dapat menebus gadaian, ya. Itu satu perkara dalam bab akikah. Walaupun kita sedia maklumlah, maklum dulu mungkin, ya, orang tua kita susah, ya, tak mampu nak akikah contoh, ya, maka tak salahnya kita hari ni, ya, ada kemampuan kita akikah untuk diri kita, silakan, tak ada salah, ya, untuk repeat dia, ngulangi akikah mungkin kita ingat dulu ke, ya, tak, walaupun akikah tu sekali je, ya, sepanjang hayat. Berbeza dengan korban tu setiap tahun. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang ada kemampuan tetapi tidak mahu untuk berkorban, jangan datangi tempat solat. Seolah jangan solat air raya lah solat, ya. Kalau dah ada mampu tapi tak nak korban, jangan datang solat lah. Kerana Nabi sebut, ya, Ini sebut kelapangan kerana tidak korban, jangan sekali-sekali untuk dah mendekati tempat solat. Itu sampai begitu sekali, ya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi katakan bukannya haram, tidak, ya, tidak, tapi nak membuktikan bahawa ibadah korban tu naklah dilaksanakan setiap tahun bagi sesiapa yang mampu, ya. Itu beza. Sebab tu orang korban ni, orang yang dah meninggal tak perlu korban, yang meninggal tak payah, ya, kecuali yang meninggal tu sebelum meninggal dia wasiat, itu namanya tunaikan wasiat untuk korban. Tapi kalaulah kita niat ni korban untuk nama-nama, tapi nama arwah, tak payah, ya, tak perlu, sebab korban bagi orang yang hidup, yang mampu untuk kita korban. Ya, bagi yang tak mampu, anak-anak, iaitu wali lah, ataupun bapa yang menanggung. Okey. Alright. Ini dalam kita ulang kaji sedikit tentang korban yang akan dilaksanakan pada Jumaat depan, 3 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad, ya. Seabdolnya kita hari pertama, tapi ala kulli hal kita sedia maklum, ya, sedia maklum hari pertama hari Jumaat, ya. Seabdolnya lepas solat khutbah, solat sembelihlah korban, ya. Termasuklah masjid saya pun tak mampu nak buat hari Jumaat, buat hari Sabtu, ya. Padahal afdalnya sebaik aja 2 khutbah, kemudian kita terus korban, ya, korban, dan daging korban tu dimasaklah sikit untuk buat jamuan dan sebagainya. Apa salahnya, ya. Itu antaranya sebab korban kita tak perlu makan dulu sarapan, ya. Tapi oleh kerana ini rasa besok ni kan solatnya pukul 8.30, saya jangka itu saya nak buat solat pukul 7.30, ya. Tengok perkeliling dah keluar 8.30, okeylah kita raikan perkeliling, ya. 8.30 juga kita nak solat, ya. Kalau tak saya dah prepare macam solat hari raya itu 7.30 saya terus solat, ya. Apa taknya masa hari raya PKP, ya, yang ada lepas solat subuh saya tak benarkan balik, ya. Sarapan apa yang ada dekat masjid, kemudian solat 7.30 kita solat terus balik. Rupanya sampai rumah bersurau tengah solat. Kita dah sampai rumah dulu. Ya, itu nak kerja, itulah sekali, ya, kena kerja waktu afdal kita solat hari raya puasa. Sebab subuh berapa orang itu kan, tak ramai. Siapa yang solat subuh ini jangan balik, semua aku tak balik, ya. 7.30 kita start terus solat. Ini hari raya ni kita lewat kasih, ikutlah perkeliling, ya. Keliling sebab dah terbuka, ya. Dah ramai nak datang solat, yang kena yang penting jaga SOP lah, ya. SOP kena jaga dulu, ya. Sebelum 1 Ogos semua nak kena pakai mask, ya. Sebaiknya apabila hari Jumaat kena pakai mask, apa salahnya, ya. Bawa mask masing-masing, ya. Itu SOP lah, jaga SOP kita, ya, dalam keadaan kita hari ini. Right, itu pun nama berkorban juga, ya.
berkorban diri untuk menjaga masalah orang lain, ya, untuk diri kita dan masalah orang lain. Dalam soal masa konsep korban itu terlampau luas. Okey. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah berkorban dengan menyembelih 2 ekor kambing kibash, ya, kambing biri-biri lah, ya, yang berwarna putih, kemudian ada tanduk, putih bertanduk, itukah kambing. Sebab tu afdal udhiyah, afdal korban adalah menumpahkan satu nyawa, ya. Kalau seekor lembu 7 orang, 1 nyawa, kongsi 7 orang. Afdalnya kalau kita korban, afdalnya adalah setiap seorang seekor kambing. 7 orang 7 ekor kambing. Itu afdalnya. Tapi kita, ya, nak beli kambing, ya, satu hal juga, ya. Senang lembu je seekor, kongsi 7 orang. Ya, itu antaranya. Okey, tak ada masalah, ya. Cuma afdal setiap seorang yang korban tu adalah 1 nyawa yang ditumpahkan darahnya, iaitu 1 nyawa seorang korban. Itu afdalnya. Kemudian kita melihat kisah Nabi Allah Ibrahim, ya, ketika diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Allah ganti dengan kibash. Itu sunahnya korban tu dengan kambing. Timbul juga, Ustaz, kambing tak boleh makan, nanti pening. Kambingnya tak pening yang kita makan. Kalau dah tak boleh makan kambing, tak payah makan kambing, ya. Ya. Itu antaranya. Yang tu bukan tunya. Jadi sebenarnya kita korban itu yang penting. Yang penting korban itulah menyumpahkan darah. Sama ada kita nak ambil sebahagian daripada daging yang kita korbankan, atau kita nak sedekahkan semua sekali, apa salahnya, ya. Walaupun seekor kambing tu dibagi tiga bahagian, 1 bahagian untuk yang berkorban, 2 bahagian untuk dibagikan kepada orang kaya dan orang miskin, ya. Itu adalah sebaik-baiknya daging korban untuk kita agihkan, ya. Cuma satu yang kita ingat, ya, Nabi SAW korban nyembelih sendiri, ya. Kambing sembelih sendiri, ya. Tuan-tuan kalau mampu sembelih sendiri, ya. Orang perempuan boleh nyembelih kambing tak? Boleh nyembelih? Boleh kalau berani, ya. Saya belum jumpalah sekat ni. Yang saya jumpa mak saudara saya di Simpang 5 sana, dia ayam dia sembelih sendiri. Pak cik saya balik dah siap kuah ayam, kari ayam. Rupanya nyembelih mak cik saya, ya. Mak cik saya nyembelih sendiri, ya. Itu sejarah kat Simpang 5 lah. Itu antaranya, ya. Boleh jika mampu, tapi afdalnya biarlah lelaki yang nyembelih, ya. Tak salah orang perempuan nak nyembelih kambing, nyembelih ayam, nyembelih lembu, nyembelih kerbau, silakan, ya. Jangan halang, ya. Tapi kena jaga hukum. Iaitu seekor kambing. Sebenarnya Nabi SAW afdalnya, ya, ambil afdal seekor kambing kibash, ya, kambing biri-biri. Kibash ni biri-biri. Kambing kacang, ya silakan, namanya pun kambing juga, ya. Cuma afdalnya kibash tu kambing biri-biri. Mana biri-biri besar lah, ya, dagingnya banyak. Tapi kalau kambing kacang tu, ya Allah, ya, kecil, ya kambing juga, ya. Yang penting cukup syarat-syaratnya. Kecil besar bukan persoalan, tapi afdal biarlah yang dagingnya banyak. Ni kalau kita nak korban, bila kibas 1,200 ya. Kambing kibas dalam 1,000 lebih, ya. Sembelih sendiri. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih sendiri, ya, 2 ekor kibas yang putih lagi bertanduk. Kemudian baca caralah, ya, baca bismillah, ya, takbir, ya. Kemudian Nabi pijak, kaki bagian leher kambing tu. Kemudian Nabi kaki tu kan Nabi pijak, kemudian Nabi sembelih, ya. Dipijak. Mengijak kaki di bagian dekat sini disebut bagian yadul sifahi, iaitu lambung dia, ya. Kalau kita bagian dekat antara
kat kaki tu kan. Pijak situ kemudian saya sembelih ya. Itu dia ya. Itu yang Nabi buat ya. Rijla ala sifahihima, mana sifahih itu bukan di perut tapi diterjemahkan di perut ya. Kemudian Nabi pun sembelih dengan baca bismillah dan takbir bismillah Allahu akbar ya. Itu caralah cara menyembelih mudah ya, mudah yang berani ya. Yang tak berani jangan buat ya. Yang tak berani belajar dulu boleh, tapi ada bimbing. Ada seorang dulu saya bimbing, dia takut juga. Kemudian kita bimbing pelan, tengok jadi. Okey, kemudian sekarang dah boleh nyembelih sendiri ya. Tinggal tahun ni saya tak nyembelih. Dah ada ganti ya. Dah dia mengganti, tak ada masalah lah ya. Itu dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyembelih kedua dengan tangannya sendiri ya. Mana Nabi sembelih sendiri kerana korban sendiri afdalnya sembelih sendirilah ya. Kemudian kambingnya macam mana? Kedua-duanya masya-Allah ya. Kedua-duanya adalah binatang. Kambing tu ada kambing yang gemuk, saminah ya. Gemuk. Mana kalau gemuk dagingnya banyak, itu yang afdal ya. Keduanya mahal harganya. Cari harga yang mahal. Okeylah tu. Ya, kita hari sini apa 800. Satu bahagian 800. Okeylah. Kalau ada RM1,000 satu bahagian, silakan ya. Yang mahal lebih afdal ya. Jangan pula lawan-lawan sana kita pilih yang paling murah aje. Ya, paling murah ya. Tak salah ya. Ikutlah pasaran yang ada. Kalau yang mahal, kalau yang murah ya. Tapi kena baik yang biarlah harganya yang mahal ya. Itu lebih afdal. Dan begitu mengucap bismillah wallahu akbar ya. Mengucap bismillah dan Allahu akbar ketika menyembelih ya. Kadang-kadang kita di masyarakat kita ya bertakbir, dia tak bertakbir ya ketika nak menyembelih binatang ya. Biarkan dia nak takbir ya. Jadi yang takbir hanya adalah imam je ya. Imam bismillah Allahu akbar sembelih. Yang lain nak takbir silakan ya. Nak takbir silakan ya. Tak ada masalah ya. Kerana setengah ulama mengatakan okey, kita hari ini nak korban membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi takbir. Walaupun takbir muqayyad itu adalah yang dilaksanakan selepas solat. Lepas solat, tak kira solat sunat atau solat fardu, kemudian diiringi lepas tu dengan takbir muqayyadnya, iaitu takbir raya lah itulah ya. Maka ala kulli hal tak ada masalah. Kita jangan komen lah ya. Nak orang korban dia orang takbir ya kan, biarkan ya, iaitu dia nak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Alright, ini sebagaimana hadis daripada Anas bin Malik meriwayatkan kepada kita, iaitu kisah Nabi kalau korban dia nyembelih sendiri, afdalnya adalah dengan kambing kibash ya, kibash ya. Kita jangan komen ya, kambing apa namanya, bor ke ya, jamang pari ke apa lagi ya. Kemudian lembu kebau ke ya. Dia nak korban silakan ya. Silakan, kita tak perlu komen kerana dia mampu. Kerana kalau tak korban seolah-olah dia terancam dengan hadis yang saya sebut tadi, iaitu siapa yang ada kemampuan tidak berkorban, Nabi katakan tak perlulah mendatangi tempat solat, iaitu tak perlu datang masjid. Seolah macam itulah satu ancaman bagi sesiapa yang mampu tapi tidak berkorban ya. Ala kulli hal, ini perkara ni kita bukan nak jadikan ni isu kan dia tak, tapi ala kulli hal ya, sesiapa yang mampu. Kadang-kala nampaknya okey tapi kemampuan tak ada ya, maka kita raikan juga. Yang kedua, bukan sebab kita tak mampu, kita mampu tapi bekalan tak ada, satu hal juga ya. Ada tapi bekalan terlampau mahal contoh ya. Apabila mahal tak mampulah kita nak korban, maka situ tak mampu untuk berkorban, terlampau mahal ya. Walaupun Nabi katakan pilih binatang yang mahal lah ya, untuk korban yang mahal. Kalau kambing seekor 1,200 okey, 1,200 lah, apa salahnya? Tak salahnya. Timbul juga ustaz, alah kita mampunya nak korban di luar negara murah sikit ya, silakan, jangan komen ya.
Kita jangan komen. Okey juga orang tu nak korban walaupun ya korban dekat luar negara, ya. Masih bercakap lah, ya. Biasa korban kat sini tak dapat bahagian kan. Post lah dengan sahabat kita untuk korban luar negara. Okey, jangan dikomen-komen, ya. Okey juga dia nak berkorban daripada ada yang nilai 300.5 kadang tak mampu juga, ya. Ada juga bukan mahal pun, tapi dibandingkan dengan kita 800 ini kan, 800 contoh. Masjid saya pun 700.5, ya, contohnya, ya. Itu kemampuan begitu kita raikan, ya. Raikan orang nak berkorban dekat mana? Dekat mana-mana lah, ya. Mampunya kat tanah air, okey silakan. Mampunya kita nak korban untuk ke luar negara, ya silakan, ya. Jangan dia kau minta kan timbul dalam Facebook, malas aku nak layan, ya. Ya. Apa hukum korban dekat luar negara, ya, padahal dia perlukan. Okey, ya. Saya tak nak komen. Untung juga dia nak korban, ya. Yang kadang bercakap tak berkorban pun. Tu dia, ya. Itu satu hal juga, ya. Alright. Samina ini, ya, iaitu harganya mahal, ya. Itu dia di antara sebaik korban yang bermula, ya. Korban tu sebaik saja solat raya dan juga 2 khutbah yang ringkas, ya. Timbul juga ustaz, nyembelih kita tengah pakaian lepas solat nyembelih terus boleh ke? Gasak kalau nak terus, ya. Siapa yang nak menombangkan tu? Ya, nombangkan pakai jubah. Kalau Arab memang Arab biasalah, ya. Orang Arab yang biasa buat melaster rumah pun berjubah. Cuba kita melaster rumah jubah alamat, ya. Siasat debus ke bawah, ya. Sebab kita tak biasa tengok orang Mesir tu, Arab kan, nyimin bangunan berapa tingkat, pakai jubah selamba je, ya. Kalau kita kan kalau pakai kain pun dia fikir 2-3 kali kan. Ni selamat tak selamat, ya. Itu dia di antaranya lah, ya. Andai katalah ada orang ustaz lepas solat kita terus nyembelih dengan pakaian solat je, silakan, ya. Kita jangan komen, sebab sebaik saja solat dan 2 khutbah terus sembelih. Tapi kalau sembelih sebelumnya itu tidak dikatakan udhiyah ataupun tidak korban. Anda kata adalah, mana tahu, tak mustahil. Ulama-ulama dulu dah cakap dah, dia bimbing gitu, atau pulang, ya. Tak ada masalah. Kemudian hadis yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahawa Nabi SAW merintahkan agar didatangkan kepada seekor kambing kebas. Hadis yang kedua Aisyah seekor pula, yang telah yang bertanduklah, kemudian kakinya berbulu hitam, putih, kakinya bulu hitam, perutnya berbulu hitam dan matanya berbulu hitam untuk dikorbankan, serba hitam. Tadi putih, yang hadis Aisyah yang kakinya hitam, ya, bulunya hitam, mana kambing warna hitam lah. Tadi putih, ini hitam. Putih 2 ekor, hitam 1 ekor. Apa bezanya? Sama juga, korban juga, ya. Kat situ tak salah. Kalau ke sini bisa sebut hitam pun putih, tiba-tiba hitam tak ada ustaz, yang ada kuning. Kuning-kuning lah, ya. Berbelang-belang, ya, tak timbul masalah, ya. Cuma hadis Aisyah dua riwayat, ya, daripada Anas kambing putih, ya. Aisyah pula kambingnya warna hitam tapi seekor. Adakah bercanggah? Tak bercanggah. Kakinya berbulu hitam, perutnya berbulu hitam dan matanya berbulu hitam. Dah semua hitam. Memang hitam lah semua sekali, ya. Ya, mana kambing hitam lah. Lalu baginda bersabda, "Hai Aisyah, ambilkan pisau." Supaya Nabi nak sembelih sendirilah. Lalu baginda asahlah pisaunya dengan batu. Mana supaya nak menyembelih itu biarlah pisaunya yang tajam. Kesian dulu, ya, Sultan Kelantan, ya, nyembelih kasih pisau, ya, macam mana kasih pisau yang tak berapa tajam. Kesian tuanku, kesian kat lembunya,
ya. Masuklah, tak masuk. Kesian sebenarnya. Sebenarnya sebaik-baiknya biar pisaunya tajam, sekali tolak terus ya, terus ya. Itu antaranya, itu afdalnya. Ini tak ya. Sebab itulah ya, yang nak nyembelih tu ya, tahulah dia ada pisau ya. Veronica ya, yang Brazil ni kan. Masing-masing beli apa? Victorinox Brazil Brazil punya kan. Masing-masing beli, masuklah menantu beli juga ya. Bila-bila saya beli jenis tu ya, memanglah masya-Allah tabarakallah ya, memang tajam dibandingkan pagang saya lah ya. Tu lagi tajam, ringan pun ya. Itu antaranya. Ini bukan kipis beli pagang ya. Okey ya, naklah di hai Aisyah ya, sila ambilkan pisau tu dan asahlah pisau tu dengan batu, iaitu supaya pisaunya tajam ya, pisaunya tajam. Lah Nabi kata pisau, kita pakai parang. Apa biasa? Saat Nabi suruh pakai pisau, datang itu pisau tak ada pakai parang. Yalah, yang penting banyak nyembelih, pisau ke parang gasak je ya. Ini satu juga kadang petikai-petikai, Nabi tengok, Nabi nak pakai sikin ya, pisau ya, datang kita nak pakai parang ya, silakan, yang penting tajam ya. Pisau itu baginda sabda Aisyah, pisau dan batu, asalah pisau itu dengan batu ya. Lalu Aisyah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu selepas tu diserahkan pisau itu kepada Nabi, kemudian Nabi pun membaringkan kibas tu ya, dan habis dibaringkan dia pun sembelihlah dia, sembelih kambing ya tersebut dengan nyebut bismillah ya. Bismillah dengan nama Allah Taala, Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah ya, terimalah ya korban ni daripada Nabi Muhammad dan juga keluarga Muhammad dan juga umat Nabi. Niatkan gitu ya, seekor kambing niatkan ramai. Lah Ustaz, timbul juga nanti ya, ini jadi ditimbul juga. Ini niat adalah sebenarnya korban jama'i namanya ya, korban jama'i, satu korban untuk semua. Ini naklah ini yang dikatakan ada dua korban secara jama'i, iaitu yang sinilah ya, yang Nabi sebut inilah korban untuk Allah, daripada Nabi untuk umatku dan juga ahli keluargaku ya. Ikut zahir hadis ni, kalau macam seku cukuplah untuk satu keluarga dan juga umat Nabi. Cuma seekor, kan umat Muhammad, umat Nabi cukup korban dengan seekor kambing ya. Itu hadis, ada hadis kat situ. Ya fikir-fikir dululah ya. Nabi sebagai simbolik memberi pengajaran kepada kita ya. Nalah kita melakukan korban itu ya, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala ya, sebagaimana sembelihan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ketika menyembelih, Nabi sebut bismillah ya. Kemudian itulah bismillah, Allahu akbar dan sebagainya lah ya, zikir-zikir yang tertentu ya. Timbul juga petua dagingnya daging bau dan daging tak bau kan aja timbul. Orang dululah ya, apa petua ya, nyembelih kambing, disembelih kambing baunya tak bau dan juga sembelih kambingnya bau ya. Sebenarnya kita istilah ini petua lah, wallahu alam ya. Tak jumpalah dalam kitab-kitab ya. Kambing ni kambing bandot tapi perengus baunya ya. Nama kambing bandot ya, kambing jantan memang macam itu baunya ya. Nak bau wangi macam mana ya, nak bau wangi siram minyak wangi ya. Bau wangi tak wangi ya. Kata petua lah, petua orang tua-tua dulu ya, kalau nak menyembelih kambing supaya kambingnya tak berbau sangat, bau bau. Memang sembelih kalau nama kambing ya bau kambing sepatutnya, jangan komen ya. Ya, daging kambing ya bau kambing, takkan daging kambing bau lembu ya, tak samalah. Tapi itulah katanya dagingnya tak itulah ya. Cara macam mana caranya, itu petua lah masing-masing ya. Kalau saya sembelih aje lah ya, sembelih dengan
tawakal ajalah ya. Kalau saya tak kira lah sembelih bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, ya Allah, ya, dengan doa itulah ya, jadikan dagingnya daging yang baik, jadikan asbab Allah Ta'ala turi hidayah dan sebagainya. Ya insya-Allah lah daging tu tak. Kalau dulu kata naklah tangan berkepit, itu petua. Nak ikut tak ikut sudah ya. Naklah tangannya jangan terbuka ketikanya nyembelih. Tangan yang kepit gini. Ya ngangel. Bukan senang, itu petua ya. Nak ikut tak ikut Yesus sudah ya. Dan yang penting ketika nyembelih tu betul-betul sembelih lah ya. Jangan pula parang yang tumpul ya. Kesian nyembelih dan kesian yang disembelih ya. Yang kesian nyembelih kerana menggunakan tenaga yang lebih ya. Yang kena sembelih alot belanya ya. Tak dia tumpul ya. Itu je masalah. Tu kesian yang disembelih dan kesian yang menyembelih jadinya ya. Right. Itu dia di antaralah ya, petu saya memang tak ada petu lah ya, menyembelih kambing dan sebagainya ya. Cuma biasanya kalau kita sembelih lembu, lepas parang tu, darah yang dalam parang tu kita lapkan dekat badan dia ya, dekat badan lembu tu sendiri ya. Sembelih jangan basuh terus ya. Itu betul betul. Tak ada hukum pun ya. Nak ikut tak ikut sudah. Itu betul orang dulu ya, ngajar saya gitu ya. Lepas sembelih habis parang tu jangan tu dibasuh ya. Parang tu naklah dilapkan dekat badan lembu tu ya, dekat bahagian leher tu kan, bahagian kepala bersih sampai tak ada darah, kemudian baru dia dibasuh. Itu betul. Ada setengah tak kan, sembelih terus basuh. Itu betul. Tak kisah, yang penting kambing tu atau lembu tu dah selamat disembelih, selesai ya. Istilah petua tu adalah masing-masing lah ya. Jangan jadikan petua tu sebagai alasan tak nak menyembelih. Ustaz aku nyembelih nanti dagingnya tak macam-macam lah ya. Bukan itu syaratnya ya. Cuma orang tua-tua kita dulu banyaklah ya, banyak dia punya gini ya. Kalau Imam Leman buat petua, kalau lembu tu garang sangat, dia cakap dengan lembu ya. Cakap dengan lembu. Dia yang cakap dengan lembu, orang cakap dengan lembu. Gila apa? Ya. Ya, itu petua ya. Cakap dengan lembu yang garang tu, ya, kamu tak segan ke dengan Nabi Ismail? Itu petua dia. Ya. Kemudian tepuk sikit ya. Insya-Allah lembu tu jinak. Petua je. Kalau cuba buat tak jadi, jangan salahkan saya. Ya. Itu kata orang kita petua tu kan gitu. Kadang gitu ya. Kadang kau janganlah itu pun saya dibuat juga ikut petua orang tua kadang buat, kadang menjadi, kadang kurang menjadi. Ya. Yalah, lembu jenis sekali itulah pakaikan tali. Sepanjang dia memang tak pakai tak bertali ya, memanglah liar. Lembu liar, tak pernah kena tali. Kita sedia maklumlah ya. Tak pernah kena ikat. Sekali kena ikat mengamuk dia ya. Macam anak kita kan ya. Biasa bebas PKP hari itu duduk dalam rumah mengamuk dia. Ya, tak semua tak kena ya. Begitu juga kita kira itulah ya. Alright. Okey, dalam bab sembelihan tak kiralah siapa ya yang mampu untuk menyembelih, silakan. Tak semestinya ya imam kat masjid imam yaya tukang nyembelih contoh ya. Dia nyembelih contoh, atau tuan ijah jamaah nyembelih, silakan. Cara nyembelih yang penting urat merih dua tu terputus ya. Jangan nyembelih dekat tempat lain, sudahlah ya. Kecuali dalam keadaan darurat, lembu masuk dalam parit tak boleh diangkat. Kalau tak disembelih kok mati, itu kat situ bismillah, keluarlah mana-mana, yang penting dia mati. Itu dalam keadaan darurat ya, itu lain cerita ya. Nanti timbul juga lah dia nyembelih bukan dekat leher, dekat lain. Sah tak boleh makan tak daging tu. Tengoklah keadaan. Kalau memang sengaja dimasukkan dalam parit, itu lain cerita. Ini termasuk sendiri dalam parit, kemudian dalam keadaan lemas
boleh mati begitu saja. Maka kita bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, kita kita orang kidal boleh sembelih tak? Orang apa? Kidal. Apa salahnya? Boleh. Cuma dia kekok sikit lah. Sebab kita menyembelih, kalau orang yang tak kidal, maka kita tangan akan itu, ya, lembunya akan diadapkan kiblat sana, dia kakinya kiblat, kemudian dia senang. Tapi yang kidal, dia akan pegang dekat sebelah kanan, dia nyembelih kiri, silakan, ya, tak kisahlah, yang penting saya nyembelih itu betul, ya. Jangan kanan kiri. Kalau orang kidal dikasih suruh nyembelih tangan kanan, tak jadi nyembelih. Iya, dia tak boleh punya. Macam orang kidal suruh makan mie, makan nasi le, kasihlah sudu, suruh makan tangan kanan, sampai petang pun tak siap makan, ya. Teng tak boleh masuk mulut. Itu orang kidal. Silakan, tak ada masalah lah. Ya, kidal ke yang tak kidal nak nyembelih, silakan lah. Jangan kita salahkan. Sebab apa kan, biasanya, ya, kaki kita kan sebelah kepala. Datang orang kidal, badan dia sebelah badan, kepala orang lain. Ia kan lain, ya. Tapi anda kan sama, ya. Macam Rahman Muhammad Samin tu, Haji Rahman, dia kan kidal. Dia nyembelih kidal, tak masalah, ya. Silakan, tak ada masalah lah dia. An-Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man kana lahu sa'atun, ini lahu sa'atun walam yudahi fala yukriban. Ini yang saya sebut tadi, sesiapa yang ada punya kelapangan, kemampuan untuk korban, tetapi dia tidak berkorban pada tahun itu, maka Nabi SAW tak perlulah dia mendekati tempat solat kami, ya. Satu ancaman tu, ya. Satu ancaman Nabi SAW, iaitu seolah-olah dia tak perlulah nak solat di masjid, solat dekat rumah. Megelenting orang kita. Siapa yang tak korban tahun ni jangan pergi masjid. Bukan alamat, ya, siapa pengusi. Bukan dinyalakan imam. Ya, alamatlah. Kalau menggunakan hadis ini secara zahir je, cakap gitu. Tahun ni siapa orang kampung ni tak korban, jangan datang masjid untuk solat raya. Alamat kena protes, ya. 7 keturunan terus, ya. Bisa disebut. Tak pula, ya. Ini satu targhib, ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Syahidu adha ma Rasulullah sallam, ya. Ini daripada Jundub bin Sufyan. Bahkan bahawa dia menghadiri hari raya korban bersama Rasulullah sallam. Selesai mengimami solat kaum muslimin, baginda melihat ada kambing yang telah disembelih. Maka beliau sabda, barang siapa yang menyembelih korbannya sebelum solat, naklah dia menyembelih kambinglah lagi sebagai ganti, ya. Dia menyembelih kambing sebelum solat, itu sebagai sembelihan biasa, bukan sebagai binatang korban. Tetapi disyarti dengan syarat. Tuan-tuan, kalau nak korban, ya, kalau korban kita dah tahu kan, ini lembu ni adalah untuk korban, maka jadi hukumnya wajib. Kita tunjuk je, jadi korban wajib. Kalau korban wajib, maka tak boleh makan daging yang dikorbankan tu. Soalan macam itulah, ya. Sebab tu kalau korban biasa kita kelompok, kan kita tak tentukan, ya, mana kelompok 7 orang, nama okey. Sampai masanya dia tak tahu lembu mana, ya, tak lembu mana, maka korban, maka tak ada masalah, dia boleh makanlah daging tu, ya. Tapi kalau korban daging korban wajib, itu yang jadi masalah, ya. Mana nak disedekahkan semua dagingnya. Begitu juga korban nazar. Kalau kita beli lembu, bawa balik, ini lembu untuk korban, jadi wajib. Itu jadi wajib korban tu. Tuan tu tak boleh makan. Yang lain okey, yang orang lain boleh.
Kalau cakap lembu ni seekor, dia siapa? Saya punya. Mana dia tentukan lembu ni adalah lembu korban untuk seorang gitu. Maka yang seorang tu yang tak boleh makan. Sebab jadi korban wajib. Bagi korban sunat tak kisah 1/3 ya. Cuma afdalnya ya, korban sunat kita makan sebahagian saja ya. Makan sikit je lah. Jadi yang lain kalau kita lah hari ni korban, sebaik-baiknya lah daging kita, bahagian kita tu ambil lah sedikit ya. Mungkin bahagian yang lain kita boleh ambil bahagiannya lah ya. Kemudian yang seterusnya iaitu istilah, tidak ada istilah upah ya. Korban ni tak ada istilah upah ya. Betul saya katakan dulu, kalau orang jumpa saya, ustaz tolong sembelihkan korban, upahnya berapa? Senang jawab saya, sembelihlah sendiri ya. Saya tak nak nyembelih sebab belum dia tanya upahnya berapa nyembelih korban ya. Saya pantang tak boleh ya. Saya cakap upah nyembelih tak ada ya. Mana korban kita sembelih je lah. Kalau orang nak bagi ambil, tak bagi diam-diam. Setengah tak kan, ada setengah-setengah dulu tak ya. Duit aku punya, upahnya beli, tanya upah ya. Cik Nurdin memang marah betul ya. Kalau bab minta upah, korban ni minta upah, elakkanlah ya. Okay, kita korban, yang kita tukarnya nyembelih ya. Kalau zaman dulu tak kan, tukang nyembelih, bagian tukang nyembelih kepala, pening Pak Imam tu. Kalau 5 ekor, 5 kepala nak bawa balik, siapa nak kerjakan? Itu dululah zaman-zaman saya kecil dulu kan. Kan gitu. Dia katakan bahawa tukang nyembelih bagiannya ke kepala. Satu kepala lembu, bayangkanlah kalau nak ngerjakan kat rumah. Ya, siap-siap imam pun tak pernah nyembelihkan lembu, besok tertidur, entah waktu solat mana ke mana. Itu jadi salah, tak ada istilah upah tu. Ya. Dia disembelih, kemudian kalau kita ada bahagian kita, dapatlah. Tak ada bahagian kita, diam-diam je ya. Itu masalah korban. Kau tak ada, kalau kes tempat saya tu, ini bertahun-tahun kawasan itu tak pernah dapat daging korban ya. Tak berkorban memang dapat, cuba korban dia dapat juga sikit. Saya jawab gitu je, senang jawab ya. Nak daging korban, dia berkorban lah dulu ya. Mengharapkan daging korban je korban, tapi nak berkorban tak sanggup, masalah jugalah ya. Itu dia, itu tentang upah daging tidak boleh dari korban, tidak boleh jadikan upah ya. Yang berkorban pun gitu juga, kita berkorban gotong royong apa, melapah ke ya. Jangan sekali-sekali kita minta upah ya. Kita korban saja ya. Tapi yang tukang bagi kan faham ya, bukan tak faham. Yang tak faham ni yang tukang nyembelih, tukang apa, yang bergotong royong ni, sebab tak faham minta upah, itu yang tak faham. Datang korban untuk gotong royong, sama-sama menyelesaikan. Kalau ada bahagian dia dah dapat, tak ada bahagian diam-diam ya. Allah Taala dah bagilah, ini bukan ya. Itu dia, diam-diam ajalah. Saya gitu je lah ya. Kadang-kala kita diam-diam, orang hantar juga kat rumah. Dia hantar, itulah rezekinya kita, rezeki kita pada hari itu baru diambil. Cuba yang seterusnya iaitu daging korban tidak boleh diberikan kepada orang bukan Islam ya. Nak kita masakkan lah, masak kita bagi, tak bersalah ya. Dan akikah begitu juga ya. Kita nak jamu ya, jamu orang bukan Islam, kita masaklah dulu. Daging mentah tak perlu, tak boleh ya. Kita masak. Orang susah ini yang diterima secara umumnya, cara khususnya gitulah ya. Tapi daging mentah jangan beri kepada orang bukan Islam. Nak bagi juga kita masakkan dulu, kita goreng dulu ke, kita bakar dulu ke kan. Apa ni, disalai dulu, daging salai, lepas tu serahkanlah daging salai tu, mana dah dan masaklah istilahnya ya, baru kita bagi. Itu dah daging korban atau akikah ya. Itu antaranya lah ya, sebagai mana kita akan menghadapi bulan akan datang ya. Cuma SOP-nya kita kena jagalah. Tak tahu sini SOP-nya berapa orang? Berapa?
Samalah ya, SOP masjid 30 orang kan. 30 orang saja ya yang boleh dah datang untuk untuk gotong royong. Apa ni? Untuk kerja 30 orang saja ya. Kalau berapa orang lah, tapi ditetapkan kata 30 setiap masjid. Wallahu alam lah. Saya dah kira 6. Nisbah 5 kali 6 lah, 5 orang untuk sekular lembu. 6 orang 30 okeylah ya. Baiklah, sekular lembu untuk dikerjakan untuk 5 orang buat kerja. Alamat 5 orang mengerjakan sekular lembu nak melapah 1 jam jadi 2 jam. Ya, melapah seorang satu lembu 2 orang cukuplah ya. Lepas tu barulah lain-lain. Okey, itu dia di antara perkara yang perlu kita tentukan dalam soal kita nak korban hari Jumaat nanti dan diikuti dengan hari tasyrik nanti 3. Moga-moga ya apa yang kita harapkan akan berlaku. Dan juga tak lupa pada 9 adalah hari hari Arafah, disunatkan untuk berpuasa. Yang tak puasa diam-diam. Ini tak puasa dengan kau tak puasa ke? Ya, diam je lah. Kalau tak puasa diam-diam. Yang puasa terus puasa ya. Ini tak, kadang yang puasa kenapa kau tak nyalahkan yang tak puasa je ya. Tapi ala kulli hal itulah kita sedia maklum ya. Okey, tuan-tuan salah rasanya cukuplah sekadar itu dahulu. Semoga ya korban yang tuan-tuan akan hadapi nanti sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu baik Allah Taala guna kelemahan kontribusi saya, dan minggu depan kita tawakufkan dululah ya. Sabtu dan Ahad kita tawakuf. Saya pun Ahad pun tak ada ya. Ada tugaslah lain di luar kawasan. Okey, sekadar itu baik Allah Taala fasami qaula fa inna al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zakkina nasina wa 'allimna jahilna, Allahumma subhanahu faqina fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma fazna wal muslimin minal bala' wal waba wal amrad wal asqam. Allah sib anna wal biladina khassah wal bilad muslimin 'amah, al muslimina wal muslimat wal mu'minat al bala' wal waba wal amrad wal asqam. Wa azil anna syukru wa zulm wa habbiha bimanni wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.